Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu dah tengok cikgu bagi masa 3 minit lagi. Okey, kita tak apalah, kita terima, cikgu tekan terima lagi lah pelajar yang masuk, nanti kita admit lah. Okey, sepatutnya kalau dia dah masuk link tu, dia sebenarnya tak ada masalah, dia akan terus saja. Tak perlu cikgu nak admit. Okey, hari ni kita teruskan lagi dengan topik yang terakhir bagi bab 10, iaitu 10.4 produk kesihatan. Okey, jadi kalau kita tengok dalam topik 10.4 ni, standard pembelajaran kita hanya ada dua, iaitu 10.4.1, menerangkan maksud bahan aktif dalam produk kesihatan. Kemudian 10.4.2 mewajarkan penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Jadi ada dua je standard pembelajaran yang kita perlu kuasai. Apa yang perlu kita belajar dalam produk kesihatan ni? Dalam produk kesihatan ni, kalau daripada segi istilah dia, ialah bahan yang digunakan untuk tujuan mencegah, merawat atau mengurus penyakit atau memelihara kesejahteraan fizikal atau mental manusia. Jadi ini adalah contoh maksud produk kesihatan. Jadi kalau kita tengok produk kesihatan ni, biasanya kita fokuskan ada dua yang utama. Satu ialah ubat-ubatan dan satu lagi ialah makanan tambahan, suplemen. Food supplement dan sebagainya lah. Jadi kalau kita tengok, setiap ubat-ubatan dan makanan tambahan ni, dia mengandungi satu bahan yang sangat penting, iaitu yang kita kenali dia sebagai bahan aktif. Itu adalah kenapa kita kena faham tentang produk kesihatan ni. Apa yang dimaksudkan dengan bahan aktif? Bahan aktif ni, ia merujuk kepada komponen bahan aktif secara biologi yang memberikan kesan untuk mencapai produk kesihatan yang dikehendaki. Itu adalah yang dimaksudkan dengan bahan aktif. Jadi kalau kita tengok kat sini, ada bahan aktif yang boleh bertindak balas dengan bahan aktif yang lain untuk memberi kesan sampingan kepada pengguna. Jadi kalau macam contoh, macam ni lah. Kalau katakan kamu ambil ubat, macam contoh. Kalau katakan ubat tu doktor dah cakap, makan 12 jam. Satu ubat ni makan 12 jam. Sekali satu ubat lagi makan 6 jam sekali. Jadi maknanya kalau yang 6 jam tu, kalau katakan dia mengambil ubat tu 6 jam sekali, mana berapa bilangan kali yang dia nak kena ambil ubat tersebut? Mungkin 4 kali. Kalau yang 12 jam mungkin 2 kali. Jadi maknanya kalau kita tengok kat situ, tiba-tiba dia ambil yang 12 jam tu, 12 jam ubat tu, tiba-tiba dia ikut macam yang 6 jam. Main redah je. Jadi itu yang boleh menyebabkan gangguan atau kesan sampingan yang yang boleh kena pada pengambil dia lah, orang yang mengambil atau pengguna tersebut. Itu sebabnya bila kita nak makan ubat ni, kena baca arahan. Dan satu lagi yang paling baik sekali ialah kita kena dapat nasihat daripada doktor untuk dapatkan preskripsi yang terbaik. Itu adalah antara contoh. Jadi kenapa kita perlu ada preskripsi, kenapa kita perlu ada bacaan? Jadi kita nak elakkan bahan aktif ni bertindak balas antara satu sama lain. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang ni cikgu dah cakap tadi lah, pesakit perlu mendapatkan nasihat doktor atau pegawai farmasi. Pegawai farmasi ni pegawai apa ni? Boleh beritahu cikgu tak pegawai farmasi ni? Farmasi ni apa? Dia jual dadah kan? Betul? Betul atau tidak? Pegawai farmasi ni dia jual dadah, betul?
Dia jual dadah ni berlesen ke tak berlesen ni? Jadi dia mempunyai lesen. Okey, ingat tu dadah tu sebenarnya baik, tapi yang menyebabkan dia tidak baik ialah penyalahgunaan dadah. Okey, jadi saya rasa ramai tahu kan kalau selain daripada ada klinik-klinik, okey. Okey, dan satu lagi dia ada, okey, satu lagi dia yang paling penting sekali klinik, dan satu lagi ialah kalau kita tengok kat situ dia ada kedai ubat dia tu sendiri. Okey, jadi maksud dia kat sini kalau kita tengok kat situ bila ada pegawai ubat tu dia akan terangkan. Okey, macam contoh, kalau kita tengok biasanya kalau kedai farmasi ni dia jarang bagi antibiotik. Dia kata dia tak boleh bagi antibiotik pada pengguna. Jadi ini adalah sebab untuk nak elakkan kesan-kesan daripada bahan aktif. Okey, jadi biasanya kalau antibiotik ni biasanya dia galakkan suruh berjumpa dengan doktor dahulu. Sama ada kita boleh ambil atau tidak ambil. Okey. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Jelas? Okey, jadi apa yang kamu faham tentang konsep kat sini? Okey, apa yang kamu faham kat sini? Okey, jadi maknanya penggunaan ubat kan? Okey, penggunaan ubat tu yang sangat penting lah. Okey, jadi kena ada nasihat daripada orang-orang yang pakar. Jadi kita simply kita tak boleh ambil lah. Okey, jadi kalau kita tengok contoh, okey, bahan aktif dalam produk kesihatan, okey, sebenarnya bahan aktif ni kalau kita ikut betul-betul, sebenarnya dia adalah suatu benda yang baik. Dia adalah komponen yang boleh menyembuhkan atau mencegah penyakit. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah antara contoh. Okey, kita tengok bahan aktif tersebut. Okey, vitamin C semua orang dah tahu dia adalah sejenis antioksida. Okey, jadi dia dapat membantu untuk menetralkan banyak radikal bebas pada tubuh badan manusia. Itu adalah sebagai contoh. Okey, jadi selalu kamu kena tengoklah bila kamu tengok kat ubat tu apakah active ingredient dia. Okey, jadi kamu pun dah belajar tadi dah, cikgu dah bagi salah satu contoh. Okey, selain daripada vitamin C, apa contoh-contoh antioksidan yang lain lagi yang kita dah belajar tadi? Baru kita belajar tadi. Apa antara contoh-contoh lain? Okey, lutein, okey lagi, okey. Yang senang nak ingat apa? Beta carotene kan? Okey, beta carotene tu adalah antara lycopene. Okey, baguslah siapa yang boleh ingat lutein dan juga lycopene tu adalah satu benda yang sangat baik. Okey? Itu semuanya adalah bahan aktif. Okey. Contoh-contoh bahan aktif. Okey, macam contoh kalau ubat tahan sakit. Okey, ubat tahan sakit ni biasanya bahan aktif dia ialah paracetamol. Okey, paracetamol ni selalu kita jumpa kat mana tu? Tapi dia biasanya value dia mesti 500 mg lah, 500 miligram. Kat mana kita selalu jumpa ni? Paracetamol. Kalau kita ubat tahan sakit ni. Kalau orang putih panggil painkiller kan. Kat mana tu? Kalau kamu demam, kamu makan apa tu? Sakit kepala, badan tak sihat, sakit sendi, Panadol. Okey. Jadi Panadol ni dia dah jadi macam satu budaya dah. Budaya marketing dia. Kita tengok Panadol pun semakin lama semakin mahal harga dia. Sebab kita dididik mana orang Malaysia ni dididik daripada kecil lagi demam Panadol, demam Panadol. Dia tak seperti Panadol tu jenama sahaja. Yang paling penting ialah paracetamol. Jadi paracetamol ni ada pada ubat-ubat yang lain. Okey, faham tak tu? Okey. Jadi pandai kita tengok ubat Panadol ni dia produk. Okey, dia cerdik. Dia tanam betul-betul dekat rakyat Malaysia. Dia je lah yang boleh menyebabkan orang tu sembuh daripada demam dan sebagainya.
Okey, jadi ingat je Panadol tu produk, tapi bahan yang paling penting dia ialah paracetamol. Ingat je paracetamol ni ialah bahan aktif untuk tahan sakit. Okey, satu lagi ialah ubat sesama. Okey, jadi kalau kamu tengok je, kalau ubat sesama je kamu tengok bahan kimia tu, bahan aktif dia mesti ada loratadine, okey, 10 miligram. Jadi ini adalah bahan aktif untuk ubat sesama. Jadi kalau kamu ubat sesama doktor bagi tu, maknanya adalah loratadine ni sebanyak 10 miligram. Jadi biasanya orang selalu dengar paracetamol je, tapi orang jarang dengar bahan aktif bagi ubat sesama. Okey, jadi banyak benda-benda yang lain lagi kamu boleh pelajari, contoh-contoh bahan aktif. Ni yang cikgu tunjuk ni hanya maklumat yang kecil sahaja. Okey, jadi ni antara contoh. Okey, jadi macam contohlah, kamu meningkat remaja ni. Banyak apa tu? Acne ni apa dalam bahasa Melayu dia? Saya suka je dia letak dalam bahasa Inggeris kat sini. Acne ni apa? Okey, jerawat. Jadi untuk nak pulih jerawat ni, inilah 3 bahan aktif dia. Salicylic acid, benzol peroxide. Tapi cikgu rasa benzol peroxide ni dah tak berapa dibenarkan kan. Okey, tak berapa baik. Retinoid, okey, ni semuanya bahan-bahan yang boleh memulihkan daripada jerawat. Okey, lagi apa tu? Hyperpigmentation. Jadi mana tone warna kulit tu tak berapa baik. Jadi gunakanlah hydroquinone. Hydroquinone pun dah tak boleh digunakan sebagai bahan aktif yang digunakan untuk kulit. Pernah dengar tak orang cakap dulu kalau kulit cantik kena suntikkan vitamin C? Pernah dengar tak? Pernah dengar atau tidak? Okey, biasa orang perempuan je lah. Okey, dia dengar. Tapi sekarang ni tak boleh nak cakap orang perempuan saja, orang lelaki pun ada juga yang buat. Okey, dryness, kekeringan, ni adalah contoh-contoh bahan kimia lah. Kamu boleh baca sendiri. Jadi macam contoh kalau kamu nak awet muda, aging, gunakan retinoid, AHA dan juga vitamin C. Tapi kalau pada cikgu, kalau kita dah tahu daripada segi maklumat, gunakan banyak bahan-bahan yang segar, fresh. Okey, macam contoh vitamin C tu. Okey, kalau kita dah tahu, kita boleh ambil daripada yang segar, macam contoh buah oren atau buah limau dan sebagainya, ambil daripada situ. Itu adalah yang paling baik. Okey. Kamu pernah dengar AHA tak? Kat mana tu selalu orang kalau keluar iklan ni ada AHA ni? Kat mana kita boleh jumpa tu? Susu formula untuk orang-orang berumur kan? Betul? Ada AHA. Kadang-kadang kanak-kanak pun cikgu tengok ada AHA. Susu tepung, tahu? Pernah tengok tak susu tepung orang tua punya? Okey, dia ada AHA. Okey, dan sebagainya. AHA, retinoid ni memang semua ada lah kalau dalam susu formula tu. Okey, untuk sun protection, ni adalah contoh-contoh dia. Zinc oxide, tapi cikgu rasa zinc oxide pun dah tak boleh dah gunakan. Titanium dioxide, okey, avobenzone, okey, ni titanium lah, nampak? Ini macam contoh sun protection ni, apa kita panggil tu? Apa tu, kalau orang nak pergi mandi kena sapu apa tu? Untuk mengelakkan dia sunburn, sunblock. Nampak tu, kenapa sunblock mesti ada AI ni, nampak tu. Rupanya dia letak titanium dioxide rupanya. Titanium dioxide ni rupanya dah macam besi dah pula dekat sunblock tu. Okey. Okey, jadi kalau untuk pembersihan, ni pembersihan muka lah. Saya rasa ni antara contoh ni pelajar-pelajar perempuan dia lagi tahulah benda-benda ni. Okey, jadi itu antara contoh. Tapi yang cikgu senaraikan sini ada juga yang diharamkan oleh saintis dan juga agensi kesihatan ya, sebab apa dia boleh menyebabkan kerosakan kepada organ-organ tertentu. Jadi tolong hati-hati sikit. Ini contoh active ingredient.
Okey, pengguna produk kesihatan, okey, apa yang perlu kamu buat, okey, kena analisis bahan aktif dalam produk kesihatan. Okey, macam contoh, kalau katakan ada orang propose, okey, produk kesihatan ni baik, jadi kamu tak boleh terus beli dahulu. Kamu kena study dulu. Okey, macam contoh, okey, kalau pelajar macam kita akan tengoklah, okey, sesuai tak dengan umur kita, ambil ubat produk kesihatan ni. Contoh dan sebagainya. Okey, kemudian yang kedua, menilai kesan bahan aktif berkenaan. Okey, kena tahu apa bahan-bahan aktif yang ada dalam produk kesihatan tu. Okey, sebab apa? Sebagai contoh, kalau katakan seseorang pelajar tu dia mengalami G6PD, okey, G6PD, okey, penyakit alahan. Okey, macam contoh. Okey, dia ada jenis-jenis bahan kimia tersebut, dia tak boleh ambil untuk tubuh badan dia. Dia akan memberi kesan kepada tubuh badan manusia. Okey, yang ketiga, berfikir secara kritis bagi memilih produk kesihatan yang paling efektif. Okey, biasanya yang paling baik sekali kamu buat ialah kamu buat perbandingan. Okey, tanya, tengok. Okey, yang paling senang sekali selalu orang tengok apa dia? Komen daripada pengguna kan. Contohlah, oh rupanya produk ni baik, rupa-rupanya yang bagi produk tu semua adalah orang yang menjual tu juga, di bawah payung payung orang syarikat tersebut. Semua komen baik je. Tak ada komen tak baik. Cuba kita perasan kalau ada orang tu jual produk, yang bawah tu komen dia semua baik je. Jarang kita dengar ada komen yang tidak baik kat dalam tu. Sepatutnya dia kena ada komen yang tidak baik. Baru kita akan boleh buat menilai sama ada kita nak ambil produk itu atau tidak. Okey, kemudian yang kelima, mengambil kira nilai kuantiti dan kualiti produk kesihatan dengan harga yang ditawarkan. Ini pun kena ingat juga, kalau kita rasa produk tu sangat mahal, tak perlulah kita nak beli. Okey, mungkin ada produk yang harga yang berpatutan, okey, sesuai dengan keupayaan kita untuk membeli tu, cari benda-benda yang produk kesihatan tersebut. Kita dah tahu, okey, dia ada produk kesihatan yang sangat baik. Okey, tapi kita sendiri yang kena tengok, okey, dan kesesuaian dengan keupayaan kita untuk membeli. Okey, ini adalah pengguna produk kesihatan. Okey, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Okey, jadi apa yang kita tengok kat sini? Okey, jadilah pengguna. Pada cikgu senang je. Jadilah pengguna yang bijak. Kamu dah tengok tadi macam mana kita nak jadi pengguna yang bijak. Okey, jadi antara tujuan permintaan mengekalkan kesihatan dengan meningkatkan imunisasi badan. Okey, kemudian kamu boleh tengok juga makanan tambahan untuk melengkapkan amalan. Okey, amalan pemakanan yang tidak seimbang, okey, dan juga suplemen untuk membantu memulihkan penyakit. Sebagai contohlah. Okey, suplemen makanan tambahan ni macam contoh dia ialah bila seseorang tu dia tak boleh makan secara normal. Jadi itu dia memerlukan suplemen tambahan. Kalau orang tu dah boleh makan secara normal dan sebagainya, tu tak ada masalah. Okey. Biasanya kalau kita nak makan tu kita mesti ikut apa tu? Kalau kita nak makan, kita mesti akan ikut piramid makanan. Cikgu pun pandai cakap je kadang-kadang. Cikgu pun terbabas juga. Tu antara contoh. Okay, dia apa lagi kita dah belajar tu? Segitiga pemakanan tu, dan juga ada satu lagi yang paling baik sekali. Tengoklah cara kita nak makan tu, kita mestilah ikut penggunaan-penggunaan yang tertentu. Okay, sebagai contoh lah. Kalau kita dah kata kita dah macam contoh kita ada kenaikan berat badan, jadi kita tak bolehlah ambil suplemen-suplemen yang mempunyai kolesterol, okay, untuk beri tenaga dan sebagainya. Itu sebagai contoh lah. Jadi dia akan menyebabkan perubahan pada tubuh badan manusia. Jadi tolong hati-hati sikit produk kesihatan ni. Okay, jadi cikgu minta cantik tak semestinya sihat. Itu antara contoh lah. Okey, penilaian. Okey, salin sikit. Okey, apakah produk kesihatan? Apakah bahan aktif? Okey, apakah bahan aktif yang terkandung dalam jus oren? Apa jawapan dia tu? Nombor 3 tu. Senang dah jawapan ni. Apa jawapan dia tu? Nombor 3 tu.
Okey, citrus tu ialah sumber, Syazmin. Okey, vitamin C, active ingredient. Okey, jadi apa yang kita boleh nak belajar tadi, kita dah belajar tadi antioksidan. Vitamin C juga adalah antioksidan, vitamin C juga ialah bahan aktif. Okey, faham? Jelas? Okey. Okey, namakan satu contoh bahan aktif dalam ubat analgesik. Okey, jadi saya nak kamu type ubat analgesik ni ubat apa, lepas tu kamu jawab apa bahan aktif dia. Okey, ni cari je daripada Google. Okey, itu saja. Okey, jadi terima kasih. Kita dah habislah bab 10. Lepas ni bab yang mencabar kita akan gunakan fizik. Fizik sebagai topik fizik lah. Okey, pengiraan dan sebagainya. Okey, untuk fahamkan konsep. Okey, terima kasih sebab hadir kelas hari ini. Cikgu minta maaf. Cikgu terpaksa buat kelas hari ini. Kalau tidak, susah. Nanti susah. Kita tak boleh nak habiskan silibus. Okey, jadi kita tinggal lagi 2 bab je lagi. 11 dan 12. Okey. Okey, terima kasih kepada yang hadir. Okey. Okey, Assalamualaikum.